Hampir sebulan saya berada di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dalam masa yang singkat ini saya cuba mempelajari, memahami tentang hal kementerian ini, terutama mendengar taklimat-taklimat daripada pegawai-pegawai daripada berbagai agensi yang ada di bawah kementerian ini yang begitu banyak. Maka saya dapati pegawai-pegawai yang saya dapat kenali dan pegawai yang singkat ini, mereka memberi kerjasama yang cukup baik dan sentiasa gigih untuk bekerja bersama. Dan bagi saya, kita tidak suka bermain blame game. Apa yang baik dilakukan oleh kerajaan yang terdahulu, kita akan sambung. Di mana ada kelemahan di sana sini, kita akan buat pembaikan atau pengislahan. Inilah yang saya bercakap dengan pegawai-pegawai di Kementerian Pertanian supaya mereka menjadi satu pasukan bersama untuk menghadapi masalah yang menimpa dunia sekarang ini. Hal security makanan ini adalah satu masalah global. Dia berlaku di seluruh dunia dan kita janganlah mengambil perkara ini begitu mudah. Kita mesti bersedia dengan penuh semangat, perancangan, ketajaman, usaha supaya kita dapat atasi perkara ini. Kalau tidak sampai 100% kejayaan kita, sekurang-kurangnya kita akan dapat memberi kepuasan kepada diri kita, kepada masyarakat dan kepada negara tentang usaha-usaha untuk hadapi hal global, masalah security pemakanan sekarang ini yang berlaku. Sekarang ini kita berada di kementerian yang terlibat dalam kehidupan harian masyarakat. Setiap manusia dia susah atau senang, dia perlukan makanan. Tidak seperti kalau dia nak melancong, dia ada duit dia melancong, tak ada duit tak perlu. Tapi makan perlu. Tak kira susah, tak kira miskin. Oleh itu bagi rakyat dia mau hidup dengan lebih selesa, kalau boleh dia dapatkan harga barang makanan dengan harga yang setimpal dan ianya terjamin ada di pasaran. Dan inilah yang kita usahakan bersama di peringkat kementerian dan gabungan dengan kementerian-kementerian yang lain supaya soal food security ini dia berada di tahap yang optimum yang kita boleh laksanakan. Dia ayam dan telur tidak boleh kita beri tarikh bilanya akan selesai. Kita akan cuba atasi dari masa ke semasa. Sekarang ini untuk menyeimbangi kekurangan telur yang begitu ketara, kita mengimport buat sementara. Dan Malaysia pula mengamalkan security makanan veterinarnya yang amat tinggi. Sebab itu kita ada makis di airport misalnya ditahan kalau kita masukkan barang-barang pertanian atau makanan yang tidak diterima di sini oleh veterinar. Oleh itu kita nak buat satu penginputan dan sebagainya, perlu ada penelitian daripada pihak veterinar. Dan Malaysia mengamalkan standard veterinarnya dan soal keracunan makanan, soal flu dan sebagainya amat diambil perhatian. Oleh itu kita cuba seimbangkan hal ini. Dan misalnya saya kata telur tadi, di samping kita nak menampung sementara hal kekurangan itu, kita juga sedang berusaha bagaimana nak mencukupkannya di Malaysia pada masa yang akan datang. Itu yang kita cuba habis-habisan sekarang ini. Soal misalnya kita harga telur dan harga ayam yang naik begitu mendadak baru-baru ini dan sekarang agak sedikit stabil, bukan lagi memuaskan. Di antaranya punca harga makanan ayam itu. Kerana ianya diimport dan bahan import itu naik begitu berkali ganda, maka menjadikan harga telur dan harga ayam itu
naik mendadak. Tapi kita mencari jalan supaya harganya itu agak seimbang. Sebab itulah kerajaan memperkenalkan subsidi kepada ayam dan telur supaya mewujudkan harga yang berpatutan. Ya, berpatutan ini pun subjektif. Pada orang yang berpatutan tinggi, bagi dia tiasa berpatutan. Tapi orang berpatutan rendah, dia akan menganggap itu harga yang tinggi. Tapi bagi kita, bagi Kementerian Pertanian akan berusaha sebaik yang mungkin supaya ia mencapai tahap optimum hal penyediaan makanan ini kepada penduduk di Malaysia ini. Apa mekanisme pemberian subsidi itu, YB? Pemberian subsidi itu misalnya kalau buat masa ini, kalau diapungkan harga telur, dia akan naik lebih tinggi. Kita sedang membuat kajian hal ini. Kalau diapungkan harganya, diapungkan tidak diberi subsidi, berapa tinggi dia akan naik. Dan adakah subsidi ini akan diteruskan pada masa yang akan datang? Ini sedang dibincangkan oleh bukan hanya Kementerian Pertanian, termasuk kementerian-kementerian yang lain. Supaya kalau diapungkan misalnya tidak menjejaskan orang-orang B40 dalam hal nak mendapatkan protein yang cukup. Jadi usaha ini diteruskan dan juga aduan daripada pihak pengeluar telur, mereka yang menternak ayam ini, di antaranya masalah kekurangan pekerja. Dan Kabinet dalam minggu lepas telah pun membuat satu keputusan supaya dipermudahkan kemasukan pekerja. Pertama dalam awal tahun ini sehingga bulan 3 yang akan datang, supaya tempat-tempat yang mengadu hal kekurangan pekerja ini dapat kita tampung segera. Ada misalnya tempat yang kita pergi melawat, dia kata kalau ada pekerja yang cukup, dia boleh mengeluarkan telur misalnya 500,000 biji sehari. Tapi sekarang oleh kerana pekerja tidak cukup, kami hanya mengeluarkan 300,000 satu hari. Jadi dia menyebut itu soal kekurangan pekerja. Sebab itu pihak kerajaan, khasnya Kabinet minggu lepas, mengambil serius hal kekurangan pekerja ini. Ini bahagian pertanian, termasuk yang lain, bahagian peladangan, bahagian pembinaan dan sebagainya, yang menyebabkan berlaku pertumbuhan ekonomi menjadi perlahan akibat kekurangan pekerja ini. Itu aspek arahan Kabinet, artinya semua kementerian terlibat, terutamanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hal Boroh itu hal pekerja, dan juga kementerian-kementerian keuangan dan sebagainya, semuanya terlibat terutama. Dan kita nak mempercepatkan supaya dapat kita atasi. Sebab kita disebut tahun ini, itu tahun depan, 2-3 hari lagi ni, dipanggil tahun yang akan berlaku recession di seluruh dunia. Jadi kita, kalau ia kesan pun kita harap di Malaysia ini, tidaklah kesannya begitu buruk. Misalnya sekarang di UK, negara yang maju sekali lah di Eropah kita anggap, inflasinya sampai 11%. Dan di negara-negara lain juga yang berlaku sebegitu rupa. Jadi kita harap di negara kita, kalau berlaku tempiasnya itu tidaklah seburuknya. Itulah kita kena bina garisan-garisan pertahanan. Maknanya security. Kalau dulu saya jaga keselamatan negara, sekarang security juga, iaitu security makanan. Supaya kita berada di tahap yang kesiapsiagaan. Ini yang perlu kami bincang selalu dengan pegawai-pegawai tinggi di peringkat itu, supaya kita berada dalam siap siaga menghadapi suasana ini dengan bukan hanya letak perasaan tapi perancangan-perancangan supaya kita dapat mengatasinya pada masa akan datang. Kita melihat sekarang ini harga ikan terlalu mahal. Termasuklah ikan yang disebut ikan rakyat lah. Ikan kembung. Kalau kami utara panggil ikan temenung. Saya panggil ikan temenung. Sekilo sampai mencecah hampir RM20. Yang dulunya kita tahu ini harga RM5-6 tu sudah dianggap tinggi. Ini adalah ikan rakyat. Dan kita tahu penangkapan di laut ini pun semakin kurang. Langkah mesti dicari. Di antaranya saya telah mengarahkan dan juga berbincang dengan pegawai-pegawai supaya akan datang ini kita tumpu pengeluaran hasil ikan ini atau bahan-bahan ini melalui aquaculture. Mesti dipertingkatkan. Sekarang aquaculture menampung lebih kurang
30% ikan di Malaysia ini. Misalnya kita lihat ternakan ikan di Batu Kawan yang menghasilkan begitu baik jenis ikan dan diekspor ke luar negara. Begitu juga ternakan udang yang kita lihat banyak yang telah berjaya dan kita mesti pertingkatkan lagi. Yang pertama untuk mencukupkan protein dan kita dapat membantu di sudut menyediakan ikan di pasaran. Yang kedua mewujudkan pekerjaan. Sebab sekarang ini kita lihat modern farming ini, smart farm ini dan sebagainya ini memerlukan pekerja-pekerja yang mahir dan berteknologi tinggi. Dan di antara perkara yang kita akan tumpu ini, di antaranya kita nak menggalakkan para graduan terlibat dalam bidang penyediaan makanan dalam farming dalam bentuk moden sekarang ni yang kita tengok berlaku di negara-negara yang lain. Dan kita nampak sekarang ni sudah ada kecenderungan para graduan untuk cebur dalam bidang pertanian. Khasnya hal perikanan, masuk hal tanaman padi dan juga sayuran dan sebagainya disediakan dalam bentuk yang moden. Ini persediaan jangka pendek dan jangka panjang. Sebab itu bagi saya aquaculture ini cukup penting. Ikan ternak di laut, jangan bimbanglah orang kata tak apa sedap ikan sangkal. Sebenarnya sama sedap saja. Sebab ia hanya diternak di laut. Begitulah juga udang yang diternak di tepi pantai, selalunya di tepi yang gunakan air masin. Dia sama saja sedap. Dan bila dia ekspor misalnya, harga yang cukup tinggi dibeli oleh negara-negara lain seperti Korea, Jepun, China dan sebagainya. Jadi kempen kita kadang itu untuk makan ikan aquaculture ini perlu diteruskan kerana ini boleh menyelamatkan jumlah ikan di pasaran pada masa yang akan datang. Ini juga masuk yang dipanggil hidroponik. Ya. Kadang dah dibuat di rumah-rumah pangsa ataupun kondominium ataupun di taman yang kecil di antara kondominium itu boleh diusahakan seperti yang kita lihat berlaku di Jepun. Di sini tanaman seperti itu masih lagi berkurangan walaupun hidroponik memang telah lama ada dan banyaklah kita lihat penghasilan sayuran yang begitu baik dan menghijau cantik ditanam secara hidroponik ini. Tapi secara umum yang disebut tadi memang di antara punca kenaikan harga telur, harga ayam dan lain itu ialah masalah makanan mereka. Iaitu kita bergantung kepada import jagung yang dimakan oleh ayam. 70% ini jagung jenis apa ni, green corn. Yang ditanam di Malaysia ni jagung ni lah jagung manis, jagung jenis makanan harian. yang kita buat cucuk. Yang kita buat cucuk, makan rebus, makan bakar, jagung itu. Tapi yang jenis makanan ayam ni, makanan dan sebagainya ini, dia adalah sejenis jagung yang telah pun dicuba di Malaysia, di Perlis dan telah pun berjaya. InsyaAllah tak lama lagi, mungkin berdasarkan polisi kerajaan, kita akan melihat supaya syarikat-syarikat besar, estet-estet besar boleh memudahkan tanaman jagung untuk makanan ayam dan juga makanan ternakan yang lain. Green corn ini sudah sampai ke peringkat percubaan terakhir dan ia akan dikomersialiskan tak lama lagi. Barangkali ini salah satu cara untuk kita tidak bergantung banyak, bukan kita kata 100% lah, tidak bergantung banyak kepada import makan untuk ayam dan juga ternakan yang lain. Sebab sekarang kita tahu bila berlaku peperangan Ukraine, Rusia dan sebagainya, nilai makanan ayam naik sampai 300%. Sudah tentulah pengeluar telur dan pengeluar ayam akan merasakan bagaimana nak menjual dengan harga seperti dahulu. Sebab itu kerajaan terpaksa untuk buat subsidi kepada mereka. Karena kalau tidak disubsidi, maka pengguna yang akhirnya akan menanggung kenaikan itu. Jadi langkah ini yang diambil oleh pihak kementerian, penyelidikan dan sebagainya sekarang sudah peringkat akhir dan boleh diusahakan dah pada tahun ini dan tahun hadapan 2-3 hari lagi lah. Dimulakan dalam bentuk penanaman yang berbentuk skala besar supaya kita juga dapat mengeluarkan green corn, iaitu jagung yang
digunakan sesuai untuk makanan ayam dan makanan ternakan yang lain. Inilah usaha kementerian yang besar dan insyaAllah akan terlaksana tak lama lagi. Ini. Ya, sekarang misalnya pengeluaran sayur sekarang ni bergantung banyak di Cameron Highland dan lodging di Kelantan. Banyak lagi tempat-tempat lain yang perlu diteroka, terutama sekali tanah-tanah terbiar yang begitu banyak, dan kita harap usaha perlu dibuat bersama dengan kerajaan negeri, sebab kita tahu hal tanah ini kuasa kerajaan negeri. Ya. Perlu ada kombinasi yang baik untuk kita usahakan di tanah-tanah terbiar ni pada masa yang akan datang. Bahan ini boleh dijadikan base kita untuk pengeluaran makanan pada masa yang akan datang. Saya sebut pada awal tadi, apa berlaku pun jangan kita berasa panik. Kita tahu bila kita dengar berita, kita dengar baca tentang krisis makanan akan berlaku, global warming yang cuacanya tidak menentu, memusnahkan tanaman dan sebagainya. Kadang-kadang kita ada perasaan panik, apa nak jadi pada kita. Perasaan tidak boleh menyelesaikan masalah. Kita mesti ikhtiar bagaimana nak hadapi masalah itu. Saya kata tadi, masalah misalnya satu perkara, kita tak boleh letak tarikh. Misalnya kita kata ayam akan murah tahun depan. Tiba-tiba datang serangan penyakit hawar misalnya yang membunuh ribuan ayam, maka harganya akan naik. Tapi persediaan itu mesti ada di sudut veterinarinya, semuanya supaya kita bersedia. Dan kita akan atasi kalau ada masalah-masalah itu. Masalah tetap datang. Kalau kita kata kita tahun depan tak ada masalah lagi yang makanan, no. Itu kita buat janji palsu. Sebenarnya dia adalah masalah ini datang dan kita cuba cari jalan yang terbaik. Sebelum datang masalah-masalah itu, kita tahu. Misalnya sekarang masalah makanan ayam menyebabkan harga telur dan ayam meningkat. Kita kena mencari jalan bagaimana nak selesaikan masalah makanan ayam ini. Daging, kita tahu kita import lebih 80%. Bagi saya feedlot itu perlu diwujudkan. Karena kita lihat apa yang berlaku di Qatar, yang di mana mereka hasil daripada mereka diboikot, akhirnya mereka membuka ladang lembu yang begitu besar dan akhirnya mereka self-sufficient sekarang ini. Jadi hasil daripada pemboikotan terhadap Qatar itu yang dilakukan oleh negara-negara jirannya menyebabkan mereka terpaksa buat self-independent dalam hal ternakan lembu dan sebagainya. Kita pun begitu, kita tak boleh mengeluh sepanjang masa. Apa kita perlu buat pada masa akan datang. Dan pegawai-pegawai kita, misalnya sekarang ni, di China misalnya, sudah ada, mereka buat research selama 4 tahun, dan akhirnya mereka berjaya menanam padi dalam air masin. Saya buat cadangan dalam bertemu dengan pegawai-pegawai baru ini dalam mesyuarat. Saya kata kita akan hantar pegawai-pegawai kita ke China misalnya untuk study dan melihat bagaimana tanam padi dalam air masin yang telah berjaya dibuat di China. Ini perlu diusahakan di sini kerana kita ada banyak tanah-tanah tepi laut yang air pasangnya naik dan sebagainya, terbiar dengan hutan jeruju dipanggil. Apakah boleh diusahakan untuk jadi tanaman padi pada masa akan datang? Memanglah bila kita nak buat sesuatu perlu research, perlu keluar belanja, dan kita harap belanjawan yang berlaku pada bulan Januari ini, kita harap kepada kementerian ini dapat ditambahlah belanjawan. Kerana kita nak tumpu banyak sikit hal research. Research ini perlukan wang. Kadang-kadang kita tahu kita buat research, ada yang berjaya, ada yang tidak. Tapi dia perlu lebih banyak wang. Kalau kita hanya setakat ulangi apa yang dibuat tahun-tahun yang lalu, kita tak akan buat improvement. Sebab itu penambahan peruntukan belanjawan ini cukup penting kepada kementerian ini, terutama bila kita sebut hal food security yang menjadi satu sebutan orang ramai sekarang, termasuk orang kampung pun sebut hal keselamatan makanan sekarang. Rakyat memberi pandangan, mengkritik dan sebagainya, itu perkara biasa. Bagi saya, apa yang dikritik, apa yang di dalam TikTok dan sebagainya, saya menerima kritikan-kritikan itu. Yang pentingnya kita jangan fed up, jangan berasa lemah. Kita terus berusaha dan bekerja. Yang pentingnya kita menjamin bahawa mesti ada soal cukup dan terjamin soal makanan di Malaysia ini.
ianya cukup dan ianya terjamin di sudut bekalan, terjamin di sudut kesihatan, terjamin dari sudut mereka nak dapat di mana benda-benda seperti itu. Memang ianya tidak lengkap, tapi mesti diletakkan full effort ke arah ini supaya kita menjadi negara yang satu hari nanti self-sufficient. Memang nak dapat, nak kita sebut begitu mudah, tapi nak sampai ke peringkat itu bukanlah satu perkara yang senang dan mudah. Tapi kena ada ikhtiar dan usaha. Mesti ada cita-cita supaya kita kita diberi Allah dengan fikiran dan sebagainya. Kita mesti berusaha dan membuat pengislahan kalau ada kesilapan-kesilapan yang lalu, dan kita buat pembetulan supaya kita berada di tahap persediaan dari segi nak menyediakan makanan kepada rakyat. Ini yang penting yang ada dalam, kita harap ada pemikiran kita di kementerian, pemikiran rakyat supaya kita hadapi bersama dalam hal yang dikatakan akan berlaku krisis makanan pada tahun depan. Kita harap ianya tidak berlaku. Ya.